Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk PDPR kita pada hari ini, kita akan reverse baliklah. Kita akan masuk bab 3, iaitu bab kegravitian, subtopik 3.1, hukum kegravitian semesta Newton. Okey, so dalam bab ini kita ada 3 subtopik, okey, 3.1, 3.2 dan 3.3 lah. Okey, ini merupakan bab baru dalam silibus KSSM. Kalau dulu bab ini adalah silibus metrik. Okey. Seperti biasa, kita akan tengok dululah standard pembelajaran. Okey, yang pertama, okey, menerangkan hukum kegravitian semesta Newton. Okey, so macam mana kamu kena tahulah apakah itu hukum kegravitian semesta Newton dan juga rumus dia. Okey. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah bagi melibatkan hukum kegravitian semesta Newton bagi dua jasad bergun di bumi. Okey, yang pertama. Yang kedua, jasad di atas permukaan bumi. Okey. Yang ketiga, bumi dan satelit. Dan keempat, bumi dan matahari. Okey, kalau kita tengok dekat sini, hukum kegravitian semesta Newton ni dia mesti melibatkan dua jasad. Yang pertama, kalau tengok dua jasad pegun. Dua jasad pegun di bumi ni, contohnya di atas bumi. Okey, ada dua orang. Orang A dengan orang B. Okey, so tarikan graviti antara dua orang ini macam mana? Okey, mungkin kamu dengar bunyi macam pelik kan? Okey, actually sebenarnya kalau kamu sebenarnya ada daya tarikan graviti terhadap orang yang berdekatan dengan kamu dengan syarat mesti pegun lah, orang itu tidak bergerak. Okey, di mana kalau kamu boleh kata kamu tak rasalah tarikan graviti itu kerana nilainya adalah sangat-sangat kecil. Okey, tapi sebenarnya benda tu ada. Yang kedua, jasad di atas permukaan bumi. So, jasad atas permukaan bumi ni maksudnya merujuk kepada jasad dengan bumi lah. Tarikan graviti antara jasad dengan bumi. Okey. Yang tiga, bumi dan satelit. Okey, melibatkan tarikan graviti bumi dengan satelit. Dan akhir sekali, tarikan graviti melibatkan bumi dan juga matahari. Okey. So, tarikan kat sini kenapa hukum kegravitian semesta Newton ni mesti melibatkan dua jasad lah ataupun dua objek. Yang ketiga, menghubungkaitkan pecutan graviti G di permukaan bumi dengan pemalar kegravitian G besar. Okey, so ini kita akan tengok nantilah. Yang keempat, mewajarkan kepentingan mengetahui nilai pecutan graviti planet-planet dan sistem suria. Yang kelima, memerihalkan daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Okay, ini pun ada rumus dia yang kamu kena tahu. Okay, yang keenam, menentukan jisim bumi dan matahari menggunakan rumus hukum kegravitian semesta Newton dan daya memusat. Okay, so kena tahulah jisim bumi berapa, matahari berapa. Kita gunakan hubungan antara hukum kegravitian semesta Newton dengan hukum rumus daya memusat. Okay, kita masuk 3.1. Hukum kegravitian Newton. Ayah, kita kasih ayah, mengapakah durian jatuh terus ke bumi? Okey, kemudian yang ini kakak dia lah kot. Ayah, mengapakah bulan itu bergerak mengelilingi bumi? Okey. So, anak ayah berfikir seperti Isaac Newton pula. So, kita tahulah dalam bercakap tentang graviti, okey, tokoh yang paling terkenal adalah Sir Isaac Newton. Okey. So, kalau kita tengok sini, durian jatuh terus ke bumi. So, ini melibatkan daya tarikan graviti antara durian dengan bumi lah. Okey, manakala kalau bulan mengelilingi matahari adalah daya tarikan graviti antara bulan dengan bumi itu sendiri. Okey, kalau kita tengok sini, seorang budak melompat ke atas akan bercecah semula permukaan bumi. Apakah daya yang menyebabkan daya graviti lah? Walaupun udara kekal atmosfera tanpa terlepas ke angkasa, apakah daya pun sama, daya tarikan graviti. Bulan boleh bergerak, okey pun benda yang sama. Okay, so daya graviti. Okay, so kalau soalan tanya, apakah itu daya graviti? So, jawapan kamu adalah daya semesta. Okay, ini saya jawapan kamu ya. Daya semesta ataupun universal force lah bahasa Inggeris dia. Daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Okay, daya semesta ni adalah daya graviti yang bertindak mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Rajah 3.3 menunjukkan daya graviti antara matahari, bumi dengan bulan. Bagaimanakah daya graviti antara dua jasad ini dapat diterangkan? So, kita boleh tengok dekat sini. Okay, first kita tengok mana purple. Okay, antara matahari dengan bulan, di mana daya tarikan graviti antara matahari dengan bulan, okay, masing-masing akan menarik antara satu sama lain lah. Kamu nampak nanti bertemu macam ni. Okay,
matahari dengan bumi pula pun sama juga. Okey, daya tarikan antara matahari dengan bumi, dan last sekali adalah daya tarikan antara bumi dengan bulan. Okay, kita boleh perhatikan sini daya tarikan graviti ni adalah daya tarikan yang akan bertemu lah. Pada tahun 1687, Isaac Newton mengemukakan dua hubungan yang melibatkan daya graviti antara dua jasad. Daya graviti berkadar terus dengan hasil darat jisim dua jasad iaitu F. Inilah dia punya F, M1, M2. Okay, M1 ni merujuk pada jasad yang pertama, M2 ini merujuk kepada jasad yang kedua. Ini yang pertama lah Isaac Newton cakap. Yang kedua, daya graviti berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Okay, so F berkadar songsang dengan jarak antara pusat dengan kuasa dua jarak antara pusat dua jasad. Okay, so kita gabungkan rumus ini, kita dapat yang inilah. M1, M2 per R2. Seperti mana yang kita belajar hari saya pernah terang. Kalau ada simbol ini, kita tak boleh guna untuk calculation. So, kita perlu tukarkan simbol ini kepada simbol sama dengan lah. Okay, di mana kalau kita tukarkan simbol ini kepada simbol sama dengan, okay, kita mesti letak satu anu lah. Okay, di mana anu ini adalah satu nilai yang constant. So, anu untuk rumus ini adalah G besar. M1, M2 per R1, R kuasa 2 F lah. So, ini adalah rumus untuk daya graviti. F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Okay, kalau kita kat sini, ini jasad 1, jasad 2. Okay, dia betul bulat ni saja lah. Sebagai simbolik. Okay, seperti mana saya cakap, dia boleh juga daya graviti antara dua orang yang pegun di atas permukaan bumi lah. Kenapa mesti permukaan bumi? Sebab G ni lah. Okay, G ini hanya untuk bumi saja. Okay, dua hubungan di atas dirumuskan seperti dalam Rajah 35 untuk memperoleh hukum kegravitan semesta Newton. Inilah yang saya cakap tadi. Jadi, apa itu hukum kegravitan semesta Newton? So, ini menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Okay, seperti tadilah. Okay, berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad dan juga berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara jarak pusat dua jasad. Itulah yang tadi. Okay, so ini adalah rumus dia. Perlu hafal. So, F adalah daya graviti antara dua jasad. M1 adalah jasad pertama, jisim jasad pertama. M2 jisim jasad kedua. R adalah jarak antara pusat jasad pertama dengan pusat jasad kedua lah. Okay. G adalah pemalar kegravitian. Okay, so ini pemalar dia. Okay, tak perlu hafal pemalar kegravitian. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter kuasa 2 kg kilogram kuasa negatif 2. Sekiranya anda mengetahui jisim dua jasad dan jarak di antara pusat dua jasad tersebut, anda boleh menghitung magnitud daya graviti antara dua jasad. Teliti contoh soalan dan penyelesaian yang diberilah. Okey, so contoh 1. Hitungkan daya graviti antara sebiji buah durian dengan bumi. Okey, diberi jisim durian ini, jisim bumi yang ini, jarak antara pusat durian dengan bumi ini. So, nampak ini durian kan jatuh ke bawah. So, pusat ini, kalau ini bumi misalnya. Okey, so jarak inilah dia merujuk adalah kepada R. Okay, so ini maklumat semua dah bagi. Okay, gantikan saja. Kita dapat 19.63 Newton. So, ingat ya, unit daya adalah Newton. Okay, ataupun simbol unitnya adalah N besar lah. Okay, contoh yang kedua. Sebuah roket yang berada di tapak pelancaran mengalami daya graviti. Kita dapat kat sini daya graviti F lah. Okay, berapakah jisim roket itu? Jisim bumi dah bagi kat sini. Jarak di antara pusat bumi dengan roket adalah 6.37. Kat sini kata sebuah roket yang berada di tapak pelancaran. So, kalau ini bumi. So, ini roket tu lah. So, pusat roket ke pusat bumi. So, ini adalah R tadi. Okay. So, sama saja. Just masukkan nilai. Okay.
Sama dapat jawapan dia lah. Ini pindah-pindah dalam kes ni kamu kena pindah lah sebab dia nak jisim roket ini. Okay, dengan diberi F-nya. Sorry. Menyelesaikan masalah melibatkan hukum kegravitian semesta Newton. Daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad di bumi, planet, bulan dan matahari. Apakah kesan jisim berjarak di antara dua jasad ke atas daya graviti? So, ni nak tahulah. Apa kesan jisim dengan jarak terhadap dia punya daya graviti? Maksudnya kalau jisim bertambah, apa jadi pada daya graviti? Kalau jarak bertambah, apa jadi pada daya graviti? Okey. Kesan jisim dan jarak di antara dua jasad pekun di bumi ke atas daya graviti tunjukkan darjah 3.7. Semakin besar jisim jasad, semakin besar daya graviti. Okey, sini kat sinilah. Semakin besar jisim jasad, semakin besar daya graviti. So, kalau kita lihat sini, F1 ini lebih kecil daripada F2. Kenapa? Sebab F1 ni jasad antara dua-dua ni adalah kecil. Okey, F2 ni jasadnya adalah besar. Daya graviti berkurang apabila jarak di antara dua jasad itu bertambah. So, dalam kes ni kita nampak jaraknya adalah berbeza. Okay. So, F2 dia punya daya graviti adalah lebih kecil lah. Kenapa? Kerana jaraknya jauh. Okay. F1 jaraknya dekat. So, dia punya daya gravitinya lebih tinggi. Okay. Ini semua ada pada yang awal-awal tadi. M1 darab M2. Daya berkadar terus dengan hasil darab jisim, hasil darab 2G jisim. So, kalau ini bertambah, F ini pun akan bertambah. Ini semua saya ada ajar masa bersemuka hari tu. Kemudian kita ada juga yang rumus yang tadi juga per R. Okay, R ini kan jarak kan. So, kalau R ini berkurang, F ini akan bertambah. Kalau R ini naik, F ini akan turunlah. Dia berkadar resong-resang. Menghubung kaitkan pecutan graviti G di permukaan bumi dengan pemalar kegravitian semesta G. Okay, menurut hukum gerakan Newton kedua, daya graviti boleh diungkapkan sebagai F sama dengan mg. Daripada hukum kegravitian semesta Newton, daya graviti diungkapkan sebagai F sama dengan G m1 m2 per R kuasa 2. Hubung kaitkan antara G kecil dengan G besar. Okay. G besar ini pemalar, G kecil ini adalah daya tarikan graviti lah, okay? Ataupun pecutan graviti, okay? So, apa yang kat sini? Okay, saya tunjuk dekat sebelah ni lah. Okay, yang pertama dia kata hukum gerakan Newton kedua. So, kita belajar hukum gerakan Newton kedua adalah F sama dengan ma. Okay, tapi disebabkan ini melibatkan graviti, so kita tukar A ini kepada G lah. A ini asalnya adalah pecutan lah. So, kita tukar kepada G sebagai pecutan graviti. Kemudian F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Okay, so kita tengok kat sini dia kata menyamakan kedua-dua persamaan. Maksudnya F ini disamakanlah. So kita akan dapat mg sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Okay, kemudian suruh batalkan faktor sepunya iaitu M. So M ini dengan M1 ini adalah benda yang samalah. M sama dengan M1. Okey, M2 ni benda lain lah. Okey, so kita batalkan. Okey, so tinggallah G sama dengan G M2 per R kuasa 2. So dia kata kat sini kaitkan hubungan antara G besar dengan G kecil. So inilah hubungan dia. Okey. Di mana kita boleh buat juga M2 ini sama dengan M besar lah. Okay, so jadinya G sama dengan G besar M besar per R kuasa 2. So ini adalah hubungan dia. Okay, so saya harap kamu faham lah. Ini saya rasa soalan pembuktian. Sebab hari tu macam dia orang cakap macam tak mustahil lah. Okay, akan keluar soalan pembuktian. So kamu kena buktikan macam mana dapat rumus ini. Okay, rajah 3.11 menunjukkan lakaran graf bagi variasi nilai pecutan graviti G dengan jarak R dari pusat bumi. Okay, so kita tengok kat sini. Nampak tak kat sini? Ini rumus yang saya buat tadi. Yang saya tunjuk macam mana dapat. Okay, nilai G adalah berkadar terus dengan jarak dari kedudukan bumi bagi kedudukan R lebih kecil daripada R. Okay,
So, apa benda R kecil dengan R besar itu, okay, R kecil ini okay, merujuk kepada jarak lah. Okay, jarak antara pusat bumi dengan pusat jasad lah. Okay, pusat mana-mana jasad. Okay, pusat jasad yang satu lagi tu kan. Okay, sebab tadi saya dah kata dari graviti ini mesti melibatkan dua jasad. Okay, so yang dalam kes ini merujuk pada jasad yang berada di atas bumi dan juga jasad bumi itu sendirilah. So, dia kata kat sini, okay, yang manakala R besar ini pula, R besar ini merujuk kepada jejari bumi. Jika jasad itu berada di atas permukaan bumi, jadi R kecil itu adalah R lah. Okay, kalau ini bumi, ini kamu. So, jarak antara ini ke sini, ini adalah kita panggil sebagai R. Okay, tapi biasanya kita akan anggap jarak itu sebagai R besar sajalah. Kalau kita rumus ni, R sama dengan R pula. G kecil sama dengan G M besar per R kuasa 2. R besar kuasa 2, saya lupa nak ubah tadi. Sebab R kecil kan. So, biasanya kalau M besar, R besar ini, okay, biasanya dia merujuk kepada bumi. Maksudnya, M ini adalah jisim bumi, R ini adalah jejari bumi. Okay, so selagi jasad itu berada di atas permukaan bumi, jadi hubungannya adalah berkadar terus. Macam inilah. Okay, nilai G adalah berkadar terus dengan jarak dari pusat bumi ke bagi kedudukan R lebih kecil daripada R. Okay, maksudnya kalau kamu berada di tengah-tengah bumi macam ini pun, okay, dia masih lagi berkadar terus. Tetapi kalau kamu berada di R, 2R, 3R, 4R, 5R seperti ini, okay, dekat sini, nilai G adalah berkadar sengsara dengan kuasa 2 jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R lebih besar atau sama dengan R. Okay, R lebih besar atau sama dengan R. Ingatlah, R ini adalah kedudukan kamu lah. So, maksudnya kalau kamu berada dalam kes ini, R pun terlibat sekali lah di permukaan bumi. Kemudian di 2R, 3R, 4R, 5R, okay, nilai G, nilai pecutan graviti akan berkadar songsang. Maksudnya nilainya akan jadi semakin kecil. Okay, so graf ini kena hafal lah bentuk dia macam mana. Okay, bentuk dia macam ini, macam ni. Straight line berkadar terus, kemudian berkadar songsang. Okay, di mana puncak ini adalah G kecil sama dengan GM per R kuasa 2. Rajah 3.12 menunjukkan sebuah satelit pada ketinggian H, okay, dari permukaan bumi. R merupakan jejari bumi dan R kecil ialah jarak satelit itu dari pusat bumi yang seperti saya cakap tadi itulah. Okay, iaitu jejari orbit. Okay, orbitnya ini, so jejari orbitnya R kecil. Di kedudukan dengan ketinggian H, so H ini adalah dari permukaan bumi ke satelit itulah. Okay, dari permukaan bumi, jarak dari pusat bumi ialah R sama dengan R besar tambah H. Okay, so mungkin gambar tu tak jelas. Okay, ini satelit. Ini pusat. So, ini adalah R besar. Ini adalah H. Okay, ini adalah R kecil. Okay, itu adalah R kecil. So, kita boleh nampak kat sini. R kecil sama dengan R besar tambah H. Nampak tak? R kecil tu dari pusat ini ke pusat satelit. H ini adalah permukaan ke pusat satelit. R besar ini adalah jejari. So, kita nampak kat sini lah. R kecil sama dengan R tambah H. Okay, dengan itu, pecutan graviti kita akan dapat G sama dengan GM per R tambah H dalam kurungan kuasa 2. Okay, kita gantikan R tadi, inilah. Okay, R ini tadi kita gantikan dalam ini. Okay. So, ini rumus satu lagi. Okay, kemudian di permukaan bumi, ketinggian H sama dengan kosong, maka R sama dengan R kecil sama dengan jari bumi, iaitu R besar. So, pecutan graviti di permukaan bumi adalah G sama dengan GM per R kuasa 2 ini tadilah.
Okay, so kalau H itu sama dengan kosong, so R kecil sama dengan R besar. So kita tak bertukar apa-apa, akan jadi G sama dengan G besar M besar per R kuasa 2. Okay, rumus yang saya sebutkan tadi. Okay, kalau kita tengok perasan kat sini, dalam bab ini memang kita akan banyak bermain dengan rumus lah. Okay, contoh 1, jisim bumi ialah ini, okay, dan jari bumi ialah 6.37 dan 10 kuasa 6. Itu kan pencetan graviti di permukaan bumi. So, dia suruh cari G. So, guna sajalah rumus G M per R kuasa 2. G dah ada, jisim bumi dah ada, R pun dah ada. So, ganti sahaja. Dapatlah 9.8, 1 meter per saat. Okey, nilai ini kita dah jumpa semasa bab 2 hari tu lagi. Okey, nilai ini adalah nilai yang constant, nilai yang malar. Okey, contoh 2. Sebuah satelit pengimejan radar mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian 480 km. So, ini merujuk kepada H kecil tadilah. Berapakah nilai pecutan graviti di kedudukan satelit itu? So, kita kena guna rumus mana tadi yang ini. Okay. G kecil sama dengan GM R tambah H dalam kurungan kuasa 2. So, gantikan H dengan 480 km lah. So, tapi dalam kes ni tak boleh ganti terus saja sebab ini adalah kilometer. Kilometer bukan unit SI. Unit SI bagi jarak adalah meter. So, kita kena tukar dulu. Okay, 480 km jadi 480 meter. So, gantikan saja. Semua dapatlah 8.49 meter per saat. So, kat sini kita boleh nampak. Okay, betul tak tadi? Graf tadi. Yang graf ini berkadar terus, lepas tu berkadar songsang. Okay, di mana sekarang satelit itu berada di luar angkasa kan? Okay, maksudnya dia lagi jauh. R dia adalah lebih besar daripada R. Nampak tak? Nilai 8.49 dengan nilai 9.81 kita boleh nampak kat sini. Pecutan graviti pada kedudukan di luar angkasa adalah lebih kecil daripada di atas permukaan. Okey? So, betul lah graf ini tadi. Okay. Kepentingan mengetahui nilai pecutan graviti. Daya graviti merupakan daya semesta, oleh itu rumus G sama dengan G besar M besar per R besar kuasa 2 boleh digunakan untuk menghitung pecutan graviti di permukaan jasad lain seperti planet, bulan dan matahari. Planet yang manakah? Okay, ini tak apalah. Apabila nilai pecutan graviti di permukaan sebuah planet diketahui, magnitud daya graviti yang bertindak ke atas suatu objek di permukaan planet itu boleh dihitung. Pengetahuan mengenai nilai pecutan graviti memainkan peranan yang penting dalam penerokaan angkasa dan kelangsungan hidup. So, ini adalah kepentingan dia lah untuk penerokaan dan kelangsungan hidup. Di bumi, manusia hidup dalam persekitaran yang mempunyai pecutan graviti 9.81 meter per saat. Semasa penerokaan angkasa, sama ada jauh dari bumi atau berhampiran dengan planet lain, badan angkasawan boleh terdedah kepada keadaan graviti rendah atau graviti tinggi. Apakah kesan graviti terhadap pembesaran manusia? Okay, ini dia lah. Kamu boleh cari sendiri. Okay. Semua ini akan memberikan perubahan. Okay, saya pun baru tahu. Saya ingatkan biasanya ini. Saya sebut paruh ni saya tahulah. Okay, kamu boleh cuba cari sendirilah. Daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Rajah 3.13 menunjukkan 3 kedudukan bagi sebuah satelit yang sedang mengorbit bumi dengan laju seragam. Perhatikan arah laju satelit pada setiap kedudukan. Okey, kalau kita tengok kat sini. Okey, kita boleh nampak arah satelit ini bukannya ikut bentuk orbit. Okey, dia bukan ikut bentuk orbit. Dia akan straight line saja. Okey, dia akan straight line. Okey. Kalau kamu belajar tinggi sikit, metrik, saya tak tahu dalam masih ada dalam syllabus mengajar atau tidak, kamu akan belajar pasal angular lah. Saya tak sure bahasa Melayunya apa, angular velocity, angular acceleration. Okey. Saya tak pastilah kalau masih ada dalam syllabus fizik untuk metrik atau tidak. Okey. Tapi dalam kes ni kamu jangan risau, kamu tak belajar pasal benda ni.
Jasad yang sedang membuat gerakan membulat sentiasa mengalami perubahan arah gerakan walaupun lajunya tetap. Oleh itu, hal laju jasad adalah berbeza. Okay? So, kenapa kita kata hal laju jasad ni berbeza? Kerana dia mengalami perubahan arah gerakan. Arah gerakannya tidak akan sama. Okay, arah gerakannya akan sentiasa berubah. Kita dah tahu hal laju itu adalah kuantiti vektor. Kena ingat, hal laju adalah kuantiti vektor di mana dia mempunyai arah. Okay? Contohnya, saya bagi kat sini negatif 3 meter per saat dengan 3 meter per saat. Okay? Dua positif. Okay? Buat positif lah supaya kamu tak pening. Okay? Dua ini mempunyai nilai yang berbeza. Hal lajunya adalah berbeza. Okay? Walaupun magnitudenya sama, tapi arahnya berlainan. So, kita akan assume dua hal laju ini adalah dua hal laju yang berbeza lah. Dalam bab 2, anda telah mempelajari bahawa satu daya diperlukan untuk mengubah arah gerakan sajat. Dalam bab 2, anda telah mempelajari bahawa suatu daya diperlukan untuk mengubah arah gerakan jasad. Apakah daya yang bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan membulat? Okay, so dalam kes ini kita akan panggil yang kita nak belajar lah ini, iaitu daya memusat. Bagi suatu jasad yang melakukan gerakan membulat, terdapat suatu daya yang bertindak ke atasnya dengan arah yang sentiasa menuju ke pusat bulatan. Daya ini dikenali sebagai daya memusat. Okay, contohnya apa maksud dia kat sini? Okay, ini adalah arah ni. Kalau kita tengok gambar raja, seperti gambar raja ini pernah keluar Amali tahun lepas. Amali 2020. Okay, Amali tingkatan 4, 20 pernah keluar soalan aktiviti ni. Okay, so apa yang kita buat kat sini lah, kalau kita tengok nampak kat sini lah. Okay, kemudian kita akan letak tali atau benang. Okay, kita letak pemberat dekat sini. Dan juga pemberat berslot dekat sini. Okay, ni biasanya bukan pemberat lah, gabus tak silap saya tahun lepas. Okay, dia pakai. So, kamu buat macam ni, kemudian kamu pusingkan dia. Okay, kamu pusingkan dia lah. Okay, so kalau daripada pandang atas, kita akan dapat satu pusat kat sini lah. Okay, kemudian sini ada gabus tu. Okay, ini gabus tadi. So, ini tali dia. Yang ikat gabus tu tadi. So, daya memusat itu adalah daya daripada pusat gabus ini ke pusat pusingan ini tadi. Dalam kes ni orbit je lah. Ini adalah daya memusat. Ini ni. Ini adalah daya memusat. Okay. Kalau tengok daya memusat ni apa tadi definisi dia? Daya yang bertindak ke atasnya dengan arah sentiasa menuju ke pusat bulatan. Okay. Sebab itu dipanggil daya memusat. Raja 3.1.6 menunjukkan tegangan benang yang bertindak sebagai daya memusat. Okay. Bila kita benang tu ditegang lah kan. Daya memusat untuk gerakan penyumbat getah. Magnitud daya memusat bergantung pada jisim jasad, laju linear. Okay, mungkin first time kamu dengar laju linear. Gerakan membulat dan jejari bulatan. Laju linear ini merujuk kepada inilah. Okay, kalau kamu perasan V dia untuk setiap titik semuanya straight line. Dia tak ada pun melengkung. Okay, so ini maksud ini kita panggil sebagai laju linear lah. Okay, kalau dia laju tu apa? Kalau laju itu melengkung, kita panggil sebagai dia yang macam saya kata tadi lah, angular velocity yang kamu tak perlu belajar lah. Okay, so rumusnya adalah F sama dengan mv kuasa 2 per R lah. So, kena hafal. Kalau kamu perhatikan, rumus dia semua lebih kurang sama. Wajib ada F, M dengan R. Okay. Actually F tak juga kadang-kadang yang macam tadi G tu. G sama dengan G, M, R kuasa 2 ni pun tak ada pun F kan. So, biasa yang ada memang ada M dengan R. Okay, wajib ada rumus ni lebih kurang sama. So, kamu kena hati-hatilah. Okay, daya memusat macam mana rumus dia. Okay. Apa lagi? So, F ini adalah daya memusat. M ini adalah jisim. V ini adalah laju linear. Manakala R itu adalah jejari bulatan. Okay, contoh 1. Raja 3.17 menunjukkan seorang atlet cara lontar tukul besi yang sedang memutarkan tukul besi dalam suatu bulatan ufuk. Okey.
sebelum melepaskannya. Berapakah daya memusat yang bertindak ke atas tukur besi apabila tukur besi itu sedang bergerak dengan laju seragam 20 meter per saat? Okey, dia dah bagi dah ketegangan talinya. Ni adalah jarak dia lah. R 1.8 meter. Okey, M adalah jisim 7.2 kilogram. So, dia suruh cari F. So, M dah ada. V dah ada iaitu 20. R pun dah ada. So, gantikan saja dapatlah daya memusatnya adalah 1600 Newton. Bolehkah sebuah satelit mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh enjin roket? Kemungkinan untuk gerakan sedemikian telah diramal oleh Isaac Newton pada abad ke-17 seperti tunjukkan dalam Raja 3.18. Okey. So, kita tengok. Objek yang dilancarkan dengan laju linear yang rendah akan mengikut lintasan 1 dan tiba di bumi di Q. So, maksudnya kalau mana lintasan 1, inilah. Okey. Kalau kita lancarkan roket dengan laju linear yang rendah, okey, so dia akan pergi ke Q. Maksudnya dia tidak akan pusing dalam orbit lah. Okey, ini merujuk pada roket lah. Objek yang dilancarkan dengan laju linear yang cukup tinggi akan mengikut lintasan 2 yang membulat mengelilingi bumi. Objek itu tidak akan kembali semula ke bumi. So, kalau kita bagi dia roket ni, kita lancarkan dengan laju linear yang tinggi, so dia akan membuat satu orbit bulatan lah mengelilingi bumi. Okay, so ini kamu ketahuilah kalau laju linear rendah, okay, so roket itu atau apa-apa jasad lah, dia akan mendarat ke bumi. Kalau laju linear tinggi, jasad itu akan bergerak mengelilingi bumi dalam satu orbit. Ramalan Isaac Newton menjadi kenyataan pada masa kini dengan begitu banyak satelit buatan manusia mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh sebarang tujuan roket. Satelit-satelit sentiasa mengalami daya graviti yang bertindak ke arah pusat bumi. Daya graviti ke atas satelit bertindak sebagai daya memusat. Okay, dengan membandingkan rumus daya F sama dengan FA dan rumus daya memusat F sama dengan mv kuasa 2 per R, kita peroleh pecutan A sama dengan V kuasa 2 per R. Okay, satu lagi rumus yang kamu kena hafal. V ini adalah laju linear, R ini adalah jejari orbit satelit. Okay, contoh 1. Raja 3.19 menunjukkan sebuah satelit kaji cuaca yang sedang mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian H480 km. Okay, so macam biasa 480 km ni kena tukarlah jadi 480,000 meter. Wajib tukar ya. Dia kalau kamu nak melibatkan calculation, unit mesti unit SI. Okay, unit SI kita belajar dalam bab 1 hari tu. Mana tadi? Laju linear satelit itu ialah 7.62 darab 10 kuasa 3 meter per saat. Jejari bumi adalah R 6.37 darab 10 kuasa 6. Berapakah pecutan memusat satelit itu? So, kita guna rumus tadi. A sama dengan V kuasa 2 per R. Okay, di mana R kecil ini adalah R besar tambah dengan H tadi lah. Okay, so gantikan sahaja. So, kita dapat 8.48 meter per saat. V ada kan dia bagi. Yang ini V dah bagi dah. Okay, simple saja. Okay, sekarang kita tengok jisim bumi dan matahari. Okay, ini standard pembelajaran ke-6 tak silap saya. 6.5. Jisim bumi dan matahari. Okay, rumus jisim bumi dan matahari boleh diterbitkan menggunakan rumus hukum kegravitian semesta Newton dan rumus daya memusat. So, dengan menggunakan dua rumus ini, okay, kita akan dapat rumus untuk kita kira jisim bumi dan matahari. Okay, hukum kegravitian semesta Newton rumusnya adalah F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Okay, daya graviti tadi M sama dengan MV kuasa 2 per R. Okay, ada apa-apa lagi sini? Tak ada. Okay, ni saya tunjuklah yang kat sebelah ni ya. Okay, so ni kita nak terbitkan rumus jisim bumi. So, F sama dengan G M1 M2 per
R kuasa 2. Ini adalah hukum kegravitian semester Newton. Okay, daya memusat F sama dengan mv kuasa 2 per R. Okay, seperti tadi dia kata samakan dua persamaan, maksudnya kita samakan F inilah. So, kita akan dapat G M1 M2 per R kuasa 2 sama dengan mv kuasa 2 per R. Okey, kemudian macam tadi juga batalkan faktor sepunya M. So, kita ambil M1 lah. So, batalkan ini, kita akan dapat G M per R kuasa 2 sama dengan V kuasa 2 per R. Okey, kemudian kita gantikan V sama dengan 2 pi R per T. So, V ini kita gantikan dengan 2 pi R per T. So, apa akan jadi? V kuasa 2 tadi akan dapat 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 per T kuasa 2. Okey, kemudian dibagi dengan R kan. So, kita dah kalau bahagi dengan R. So, kalau kamu dah belajar dulu, kalau bahagi kena tukar darab. So, dia akan jadi 1 per R lah. Okey, so 1 per R ini potong, R ini potong. So, kita akan dapat kat sini 4 pi kuasa 2 R per T kuasa 2 sama dengan G M per R kuasa 2. Okey, so dia nak cari M. So, dia nak cari M. M ni yang ni lah. Okey, so kita jadikan sebagai M besar. So, sebelah sini. M sama dengan R kuasa 2 ini bawa ni atas. So, dia akan menyebabkan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per G T kuasa 2. So, ini rumus untuk jisim bumi tadi. Okey. So, ini pun cara dapat macam mana rumus ni dapat. Saya galakkan untuk kamu hafal sebab hari tu saya ulang lagi sekali. Hari tu pun memang dia akan diberitahu tak mustahil kalau pembuktian, okey, pembuktian rumus itu keluar. Okey. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab bab 3 ini memang dia banyak rumus yang kamu boleh terbitkan sendiri. Okey, macam mat ke admat. Saya tak sure lah admat atau mat tu adakah soalan pembuktian itu masih ada. Okey, kamu ada pilihan sama ada kamu nak hafal, okey, ataupun kamu nak cuba terbitkan sendiri. Mana-mana lah. Kalau soalan keluar soalan pembuktian, kamu boleh jawab lah. Kalau soalan tak bagi rumus saja, kamu bertuah lah. Okey, habis sudah. Okey, rumus yang digunakan untuk menentukan jisim bumi dan atau matahari yang tadi saya dah tunjuk tadi kan. M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per G T kuasa 2. Okey. Data yang diperlukan untuk menghitung jisim bumi, okey, jejari orbit mana-mana satelit atau bulan dan juga tempoh peredaran. T inilah tempoh peredaran. Okey, jejari orbit mana-mana satelit, inilah R ini. Okey, data yang diperlukan untuk menghitung matahari, okey, jejari orbit mana-mana planet, okey, tempoh peredaran planet tersebut. Okey. So, sama sajalah cerita ni. Kalau bumi melibatkan bumi lah. Kalau matahari melibatkan matahari. Okey, so ini latihan formatif 3.1. Okey, nombor 1, nyatakan hukum kegravitian semesta Newton. So, apa definisi dia? Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi magnitud daya graviti antara dua jasad. So, rumus tadi adalah F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. So, apakah faktor? Inilah faktornya. Ini faktor pertama, ini faktor kedua. Ada diberitahu dalam buku teks. Sebuah puing angkasa berjisim 24 kg pada jarak 10 kuasa 6 meter dari pusat bumi. Okey, dia bagi dia terus. Berapakah daya graviti antara puing angkasa itu dengan bumi? Daya graviti. So, maksudnya kita guna rumus inilah. Okey. M1 ni jisim ingat 24 kilogram dalam unit, masih lagi dalam unit SI. Okay, so tak perlu tukar lah. Dan tak 24. M2 ini yang kamu letak jisim bumi. R ini kamu letak 7. Inilah ganti dalam rumus ini. Okay, nombor 4. Okay, senang saja ni. Nombor 4.
sebuah satelit kaji cuaca sedang mengorbit bumi pada ketinggian 560 km. Berapakah nilai pecutan graviti di kedudukan satelit itu? So, kita guna rumus tadi. G sama dengan G besar M besar per R kuasa. 2 mana tadi? Nombor 4 ni kan. So, kita guna rumus G kecil sama dengan G besar M besar per R kuasa. 2G dah ada. Ini. M pun dah ada. Ini. Okay, sebab saya sedang mengorbit pada ketinggian 560. So, kilometer kan. Ini pun meter. So, kamu kena tukarlah kilometer ini kepada meter. Kemudian R ini. Okay, adalah R tambah H. Okay. R besar ini adalah R tambah H. R ini adalah, R besar lah. Dia jari bumi tambah dengan 560 kilometer. Ingat, kilometer ini kamu kena tukar jadi kepada meter lah. Okay, nombor 5. Sebuah satelit buatan manusia berjisim 400 kg mengorbit bumi dengan jejari 8.2 darab 10 kuasa 6 mengorbit bumi dengan jejari. Maksudnya ini adalah jarak dari satelit kepada pusat bumi lah. Laju linear satelit ialah 9.69 darab 10 kuasa 3. Berapakah daya memusat? So, daya memusat F sama dengan mv kuasa 2 per R. Okay, jisim dah ada 400 kg. Okay, 400 kg tak perlu tukar kerana kilogram itu adalah unit SI bagi jisim. V dah ada. Okay. Jari pun sudah ada. So, ganti saja. Okay, simple juga. Mudah saja. Nombor 6. Darjah 3.23 menunjukkan planet utarit mengorbit mengelilingi matahari dengan jari orbit 5.7 darab 10 kuasa 10 meter dan tempoh peredaran. Okay, hitungkan jisim matahari. Okay, so guna rumus yang atas ini tadi. M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per G T kuasa 2. So, G ada, R pun dah ada, T pun sudah ada. Okay, ganti saja. G ni kalau kamu tak tahu, kamu tengok balik lah. Ni atas ni ada. Pakai G inilah. Okay, so dapatlah jisim matahari. Okay, so mudah sahaja untuk soalan ini. Banyak calculation. Okay, seperti kamu lihat, okay, subtopik 3.1 ini memang melibatkan rumus yang agak banyak. Tak silap saya macam ada 8 rumus untuk satu subtopik ini saja. Okay. Okay. Untuk satu topik ni ada 8 rumus. Okay, kamu cubalah kira. Okay, kamu cuba kira sendiri. Berapa banyak rumus yang ada. Okay, memang soalan ini banyak melibatkan pengiraan. Okay, 3.1 inilah. Jadi, itu saja untuk hari ini. Okay, untuk soalan hari ini. Okay, di ruangan komen sila tulis definisi daya graviti. Apakah itu daya graviti? Okay, daya graviti ialah apa? Pendek saja jawapan dia. Soalan kedua pula, okey. Berikan saya definisi daya memusat. Okey. So, ada dua soalan lah. Sila tulis jawapan pada ruangan komen. Apa itu definisi daya graviti? Okey. Daya graviti ialah apa-apa-apa. Kemudian nombor 2, daya memusat. Okay. Definisi daya memusat. Daya memusat ialah apa-apa-apa. So, itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Bye-bye.